Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Mama Fatihah. Hari ini jadi Cikgu Mama jadi hari ini kita jadi rabbit pula ya. Jadi Cikgu Mama harap anak-anak semua telah bersedia untuk kita teruskan lagi pelajaran kita hari ini. Boleh? Oke, jadi seperti biasa Cikgu Mama mahu anak-anak sediakan dahulu beberapa bahan sebelum kita mula hari ini. Sediakan buku teks, sediakan alat tulis, sediakan juga pensel, pensel yang terang ya, supaya apabila anak-anak menulis nanti Cikgu Mama boleh baca dengan jelas ya. Boleh? Untuk kelas tahun 3 hari ini kita akan fokus untuk tata bahasa. Tata bahasa tentang apa? Mari kita teruskan PDPR dari rumah hari ini. Jom. Tetapi jangan lupa, bagi yang belum subscribe, channel Cikgu Mama Fatihah, tolong like dan share ya, supaya satu like Anda dan satu subscribe Anda akan memberi Cikgu Mama lagi motivasi untuk berkarya seperti ini dalam dunia pendidikan kita. Boleh? Baik, hari ini anak-anak kita akan masuk topik yang bertajuk hak bersama. Ya, hak bersama, yaitu tentang kata dasar ya, tentang kata dasar. Jadi anak-anak beri tumpuan fokus tentang kata dasar yang kita akan belajar hari ini, yaitu tata bahasa kata dasar. Inilah yang Cikgu Mama mahu kamu sediakan hari ini. Sediakan buku teks jilid 1 Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan dan buka muka surat 73 ya. Kita masuk 73. Dan hari ini kita masuk dengan standar kandungannya 5,2 ya hari ini. Hari ini 5,2. Dan kita punya standar pembelajaran 5,2,1, yaitu kurungan Roman 1 ya. Baik, jadi sebelum kita mula, Cikgu Mama mahu dulu anak-anak baca ya, baca semua, baca semua nih keseluruhan teks ini sehingga habis, supaya kamu paham. Kan kamu nampak di situasi satu sana tadi, yang tuh kamu nampak ada perbualan dialog kan, dan juga ada situasi 2 di sini. Betul, situasi 2 di sini. Jadi kamu kena baca semua nih termasuk info bahasa di sini. Info bahasa ni penting ya anak-anak. Walaupun dia selalunya petak yang kecil saja dalam kotak yang kecil, tapi maklumat ini sangat penting untuk kamu faham yang asas dahulu. Boleh? Jadi mari kita baca sama-sama untuk situasi pertama. Jom. Saiful, bukankah kamu hendak bermain di taman permainan? Oh, saya telah membatalkan hasrat saya itu, Ayah. Alat permainan banyak yang telah rosak. Rumput pula panjang. Kita mesti mengambil tindakan. Mari kita melihat kerosakan di sana. Kemudian boleh kita laporkan perkara ini kepada Jawatan Kuasa Kebajikan Taman. Itu ide yang baik, Encik Kumar. Mari kita pergi.
Yang ini adalah dialog, oke, dalam situasi 1. Dan kamu perhatikan anak-anak, dalam kotak-kotak dialog ini ada perkataan yang berwarna ya, merah. Merah macam ni. Dan juga petak-petak yang perkataan yang berwarna hijau. Betul? Baik. Yang merah ini anak-anak ialah kata dasar atau kata tunggal. Sama juga maksudnya satu sahaja. Tunggal kan satu. Ya? Maksudnya tunggal ni tidak ada kawan. Ya? Baik. Kemudian ada juga perkataan rosak. Kan? Dan ada yang panjang. Ada juga baik. Ada juga ambil. Ada lihat. Dan ada lapor. Betul? Baik. Kita baca info bahasa. Dia kata, kata dasar ialah bentuk yang boleh menerima imbuhan atau yang boleh mengalami proses pemajmukan dan penggandaan. Kita lihat contoh di bawah. Contoh, ambil. Ya, di mana kita nampak tadi ambil? Ada di sini. Tadi kan? Ayat dia tadi. Kita mesti mengambil tindakan. Jadi, di sini kata dasar ambil tadi telah menerima apa? Ya, dia telah menerima imbuhan di bahagian mana? Ya, di bahagian depan perkataan ambil, yaitu meng. M-I-N-G. Meng. Itu ialah kata imbuhan awalan atau di hadapan. Faham? Jadi dia akan jadi mengambil. Ya? Kita lihat pula perkataan kata dasar tadi apa nih? Datar. Ya, di sini dia bagi contoh lain, datar. Kawasan dataran itu sangat luas. Ya? Apakah yang telah berlaku dengan perkataan datar tadi? Ya, perkataan datar tadi. Contoh, dia telah menerima imbuhan akhiran, yaitu an ya, yaitu dia telah menerima imbuhan akhiran an. Maka dia akan jadi dataran. Boleh? Jadi ayatnya ialah kawasan dataran itu sangat luas. Jadi, ada dua telah berlaku tadi. Ada perkataan yang menerima imbuhan awalan. Ada juga perkataan kata dasar yang menerima imbuhan akhiran. Ya. Sama juga yang berlaku dalam kotak dialog ini. Kata dasar lihat menerima imbuhan apa? Awalan atau akhiran. Anak-anak fikir. Ya. Anak-anak fikir. Ya, melihat tadi telah menerima imbuhan awalan, yaitu me, M-I-me, M-I-me, dan kata dasarnya ialah lihat. Lihat, jadi dia akan jadi melihat. Ya, begitu juga dengan laporkan. Kata dasarnya ialah lapor, dan ada kata imbuhan akhirannya yaitu kan, K-E-N, K-E-N, kan, laporkan, ya, boleh? Baik, seterusnya kita lihat situasi 2, oke? Ini yang kamu akan buat nanti aktivitinya, membina ayat menggunakan kata dasar berdasarkan apa? Gambar situasi 2, oke? Yang 2 di situ, boleh? Oke. Sini kita lihat, tindakan membaiki taman permainan. Ya, tindakan membaiki taman permainan. Oke, kita lihat yang seterusnya ya. Oke. Jadi, kita lihat lagi semula tentang info bahasa ya. Seperti yang Cikgu Mama katakan tadi, info bahasa ini penting. Biarpun dia kadang-kadang petak yang kecil sahaja, tetapi itu info yang sangat penting. Info yang asas yang perlu anak-anak tahu. Ya? Baik.
Kata dasar, kita lihat lagi semula. Kata dasar ialah bentuk kata yang boleh menerima imbuhan, yaitu sama ada apa tadi? Awalan, akhiran, dan sebenarnya ada satu lagi, imbuhan apitan. Okey? Atau yang boleh mengalami proses pemajmukan. Contohnya, pemajmukan, contoh perkataan apa? Okey, Cikgu Mama bagi buah. Buah. Buah, apa yang boleh kita majmukkan dengan perkataan lain? Apa dia? Buah hati. Macam tu. Buah dengan hati kan dua perkataan berbeza. Dan apabila dimajmukkan atau dicampurkan, dia akan jadi buah hati, maksudnya orang yang kita sayang. Betul kan? Contohnya, Aiman ialah buah hati kepada ibunya. Maksudnya, dia merupakan anak kesayangan kepada ibunya. Ya? Dan boleh juga menerima penggandaan. Contoh juga perkataan yang sama, buah. Macam mana kita mau gandakan dia? Okey, kita boleh jadikan dia buah-buahan. Buah-buahan. Okey, kata ganda berirama. Itu maksudnya. Ya? Baik. Okey, di sini kita lihat lagi. Okey, situasi 2. Kita lihat, kita masih fokus untuk situasi 2 ni ya. Okey. Di sini kita lihat, okey, tindakan membaiki taman permainan telah dilakukan. Tetapi, apakah yang perlu anak-anak perlu buat untuk situasi 2 ini? Okey. Ini yang perlu kamu buat. Kamu kena senaraikan berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Yaitu perkataan yang kamu nampak di mana dalam gambar situasi 2. Ya, yang dalam buku teks tadi. Kita lihat perkataan apa yang kamu jumpa. Mari kita tengok. Okey. Ya. Apa perkataan pertama yang kita nampak? Betul. Ganti. Baik. Okey, seterusnya perkataan yang kedua kita jumpa ketat. Ya, ketat. Kemudian perkataan ketiga, ya, perkataan ketiga ialah cat, yaitu cat, kan? Dan seterusnya perkataan keempat ialah potong, potong, ya. Dan apakah yang perlu kamu buat dengan keempat perkataan ini? Jadi ketika kamu bina ayat untuk 4 perkataan ini, perhatikan dengan jelas. Ganti tadi tu gambar yang mana satu? Lihat, lihat anak panah ni ya. Lihat anak panah. Anak panah ni menunjukkan bahagian mana? Ya, bahagian mana? Kemudian untuk perkataan ketat tadi, lihat anak panah ketat ni ke mana dia tunjuk. Tengok betul-betul anak panah tersebut. Begitu juga dengan perkataan cat tadi. Ya, dan juga perkataan potong tadi. Lihat anak panah. Ya, ini bermaksud kamu bina ayat secara berpandu. Maksudnya ada gambar, ada perkataan. Ya. Ini dia. Ya anak-anak, kamu kena buat macam ni. Ya, macam yang Cikgu Mama tunjuk. Okey. Kamu buat, tulis dalam buku tulis kamu macam ni. Baik. Ini ialah latihan dalam buku teks halaman 73. Ya. Tengok arahan Cikgu Mama sini. Bina ayat kamu sendiri menggunakan kata dasar yang telah dibagi tadi di situ. Ya. Berdasarkan gambar situasi 2 tadi. Kan? Berdasarkan gambar situasi 2 tadi. Yang ada dalam buku teks ini. Kan tadi? Jadi,
ketika kamu menulis dalam buku nanti, kamu mulakan dengan kata dasar ganti, ya. Dan ayat, apakah ayat yang kamu akan bina sini? Ya, apakah ayat? Semada berlakunya penambahan imbuhan ataupun pemajmukan ataupun penggandaan. Lihat ayat, konteksnya mesti sesuai, ya. Contoh, Cikgu Mama telah bagi satu, ya, untuk kata dasar cat. Ayat yang Cikgu Mama beri sekarang ialah Encik Kumar mula mengecat papan gelongsor yang pudar itu. Jadi siapa tahu apakah imbuhan yang telah Cikgu Mama gunakan untuk kata dasar cat ini? Ya, imbuhan apa? Awalan atau akhiran? Ya, betul. Iaitu awalan. Mana satu perkataannya? Menge, kan? Menge. Jadi dia akan jadi mengecat. Ya, begitulah seterusnya untuk 3 perkataan yang lain lagi. Perlu kamu selesaikan. Boleh? Boleh, kan? Baik. Untuk lebih lanjut, kita akan cuba fahami yang ini. Ya, perhatikan ya anak-anak. Okey, di sini Cikgu Mama sudah berikan perkataan main, yaitu kata dasar atau kata tunggal. Ya, kita lihat setiap ini sebenarnya apa maksud dia. Ya, di sini main, kemudian di sini bermain, di sini ada mainan dan juga ada permainan. Kita lihat perubahan yang berlaku. Ya, baik, tengok betul-betul. Untuk kata main, dia kata boleh berdiri sendiri tanpa sebarang penambahan pada perkataan asal. Contohnya, saya suka main bola sepak. Ya, kita sebut main itu sendiri. Tidak ada lagi penambahan, kan? Kemudian kita pergi. Pergi mana dia? Ya, dia pergi perkataan bermain. Kali ini panjang sikit. Kenapa? Dia telah menerima imbuhan seperti imbuhan awalan. Yang mana satu awalan dalam perkataan bermain ini? Ya, B-E-R, ber. Dia diletakkan di hadapan perkataan main. Ya, jadi ayat yang boleh kamu guna ialah saya dan kawan-kawan bermain bola sepak. Kan ayat pun semakin panjang. Betul? Okey. Kita lihat bagaimana lagi kita. Yang ini kita lihat. Sekarang dia pergi perkataan mainan pula. Mainan. Ya. Kenapa dia jadi mainan? Telah menerima imbuhan seperti imbuhan akhiran. Tadi Cikgu Mama sudah cakap, kan? Siapa ingat? Mana satu akhirannya? Mainan. Ya, betul. Di belakangnya ada an. An. Ya, selepas perkataan main, dia di belakang pula an. Jadi, mainan. Jadi, ayat yang kita boleh guna macam mana? Adik berasa seronok kerana banyak mainan dibeli oleh ayah. Ayatnya jadi macam tu lagi. Ya. Okey, yang seterusnya pergi kepada perkataan permainan. Permainan, ya. Permainan. Lihat. Telah menerima imbuhan apitan, ya, apitan. Okey. Apitan maksudnya di depannya ada, di belakangnya ada. Jadi tengah-tengah lah. Perkataan main tu tengah-tengah. Ya. Baik. Iaitu imbuhan yang ditambahkan serentak. Maksudnya serentak tu satu kali sama-sama. Dalam satu perkataan kata dasar atau kata tunggal. Contoh kamu lihat. Berada di mana? Di hadapan atau belakang? Ya, di hadapan. Kemudian di tengahnya ialah main tadi, kan? Kata dasar asalnya ialah main tadi. Dan di belakangnya pula ialah an.
Yang itu imbuhan akhiran. Sebab itu dia disebut imbuhan apitan. Terjepit. Macam kamu lah terjepit. Kenapa terjepit? Sebab sebelah kanan ada, kiri pun ada. Macam itulah dia kalau apitan. Ya. Kamu seorang tengah-tengah tapi ada lagi kiri kanan kamu. Jadi tapi apabila dia jadi apitan, dia akan jadi permainan yang lain, sebutan yang lain. Contoh, saya dan kawan-kawan bermain bola sepak di kawasan permainan. Paham? Ayat dia semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Ya, anak-anak, boleh ya? Baik. Setelah Cikgu Mama terangkan tadi panjang lebar, tiba masa untuk kita uji minda, kan? Oke, coba lihat gambar tuh. Gambar tuh di tengah macam ni. Agak-agak kalau kita macam ni, kita tengah buat apa? Atau anak-anak tengah buat macam ni, tengah buat apa? Lihat gambar yang Cikgu Mama bagi. Apakah kata dasar yang sesuai untuk gambar di bawah itu? Apa dia? Siapa boleh? Okey, sekejap ya. Kita sama-sama cari. Untuk petak yang pertama, kamu kena cari kata dasar dulu. Kata tunggalnya. Boleh? Dan seterusnya, cari imbuhan awalan dia untuk kata dasar yang kamu jumpa tadi. Ya, berdasarkan gambar tuh. Seterusnya, imbuhan akhiran. Ya, kamu cari imbuhan akhiran. Dan imbuhan apitan. Cikgu Mama sudah ajar tadi kan? Kalau rasa masih kurang paham, boleh ulang semula. Tonton video ini sehingga kamu paham. Jadi, mari kita teka sama-sama. 1, 2, 3. Ya, kata dasar yang sesuai ialah fikir. Macam ni kan? Kita tengah fikir. Tapi, kamu kena lengkapkan yang ini. Ya, lengkapkan yang ini. Apakah imbuhan awalannya? Apakah imbuhan akhirannya? Apakah imbuhan apitannya? Yang ini anak-anak mesti cuba sendiri. Ya, boleh bermain dengan ibu bapa atau adik-beradik di rumah. Ya. Okey, seterusnya untuk tambah lagi, ya. Untuk tambah lagi kita punya pengukuhan tentang kata dasar hari ini, Cikgu Mama juga sediakan kuisis. Kuisis ni Cikgu Mama akan sediakan hadiah. Cikgu Mama cari 3 orang pemenang. Ya. Okey. Jadi kamu akan tekan pautan yang diberi di ruang description di bawah, ya, di bawah video Cikgu Mama ini. Ada pautan nanti berwarna biru. Kamu boleh tekan. Ya, bila-bila kamu boleh uji minda kamu. Sama ada kamu faham atau tidak tentang kata dasar ini, ya. Dari aspek imbuhan, dari aspek dia punya imbuhan awalan, akhiran atau apitan. Boleh? Dan ada 15 soalan permainan bahasa dalam kuisis ini. Jadi, macam mana anak-anak hari ini? Semua sudah paham? Semua seronok? Semua tak sabar nak buat kerja? Bagus. Kalau tidak sabar, okey. Ya? Selesai. Okay, selesai sudah kita belajar hari ini anak-anak tentang kata dasar dalam topik hak bersama. Jadi, semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Ya. Jadi, Cikgu Mama ingin undur diri dan kita akan jumpa lagi waktu PDPR yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.